Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Nur Muhammad Lufi bin Rosman. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang matematik tingkatan 3 bab 3, iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Pada hari ini saya akan menerangkan bahagian 3.2, iaitu pengurusan kredit dan juga hutang. Sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan kredit, hutang dan juga belanjawan peribadi. Okey, untuk kredit ini adalah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Selain itu, kredit juga boleh bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjamkan. Untuk hutang pula, hutang biasanya membawa maksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan atau belum dibayar. Belanjawan peribadi ialah anggaran, pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk satu tempoh tertentu. Sekarang kita akan lihat kelebihan dan juga kekurangan kad kredit. Okay. Yang pertama, untuk kelebihan kad kredit, yang pertama, pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebat tunai atau penebusan mata. Yang kedua, tidak perlu membawa tunai yang banyak. Yang ketiga, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Yang keempat, kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Untuk kekurangan kad kredit pula, yang pertama, dibebankan dengan caj-caj seperti yuran tahunan, caj kewangan, caj faedah pendahuluan, wang tunai dan caj bayaran lewat. Yang kedua, berbelanja lebih daripada sepatutnya. Yang ketiga, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Syarat untuk memohon kad kredit, yang pertama, mestilah berumur 21 tahun ke atas. Yang kedua, berpendapatan minimum 24,000 setahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak bank. Yang ketiga, perlu membuat penyata slip gaji atau dokumen sokongan. Mari kita lihat contoh soalan tentang kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Untuk penyelesaian soalan contoh 1A, yang pertama, jumlah terkini sama dengan RM5,200. 5% daripada jumlah terkini iaitu 5% darab dengan RM5,200 bersamaan dengan RM260. Jumlah ini adalah jumlah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad, iaitu sebanyak RM260 untuk soalan contoh 1A. Untuk soalan contoh 1B, okey, soalannya, jika Encik Ahmad hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Ahmad? Yang pertama, kita perlu lihat baki yang belum dijelaskan oleh Encik Ahmad, iaitu baki belum dijelaskan sama dengan RM5,200 tolak dengan RM260, iaitu bersamaan RM4,940. Tempoh dikenakan caj kewangan 15 hari per dengan 365. Maksudnya untuk 1 tahun 365 hari. Untuk faedah yang dikenakan bersamaan RM4,940. Kita darabkan dengan 18 bahagi dengan 100, iaitu bahagi kadar faedah tahunan. Kadar faedah tahunan ialah 18%.
iaitu 18 bahagi dengan 100 darab dengan tempoh dikenakan caj kewangan itu, iaitu 15 bahagi dengan 365, iaitu apabila kita darabkan, kita akan dapat jawapan bersamaan dengan RM36.54. Okay, jumlah terkini iaitu baki tertunggak yang perlu dibayar dalam bulan Februari iaitu bersamaan dengan RM4,940 tambah dengan RM36.54 sama dengan RM4,976.54. Itu untuk jawab penyelesaian bagi contoh 1B. Okey, yang pertama kita perlu lihat baki yang belum dijelaskan adalah sebanyak RM5,200. Tempoh dikenakan caj kewangan 15 hari. 15 bahagi dengan 365 hari ialah itu untuk setahun. Yang ketiga, faedah yang dikenakan. Kita perlu kira faedah yang dikenakan kepada Encik Ahmad, iaitu 5,200 kita darabkan dengan 18%, iaitu 18 bahagi dengan 100 darab dengan 15 bahagi 365 hari sama dengan RM38.47. Caj bayar lewat iaitu 1/100 darabkan dengan jumlah baki yang belum dijelaskan dengan faedah yang dikenakan kepada Encik Ahmad, iaitu 1/100 darabkan dengan RM5,200 tambah dengan RM38.47 sama dengan RM52.38. Itu untuk caj bayar lewat. Maka jumlah terkini yang perlu dibayar oleh Encik Ahmad dalam bulan Februari ialah RM5,200 tambahkan dengan RM38.47 tambahkan dengan RM52.38. Jadi jumlah semua adalah RM5,290.85. Okey, yang pertama kita perlu lihat adalah jumlah pinjaman. Okey, jumlah pinjaman, harga belian kita tolakkan dengan bayaran pendahuluan yang dibuat oleh Puan Lim. Untuk harga belian adalah RM80,000. Untuk bayaran pendahuluan adalah 10% daripada RM80,000, iaitu bersamaan dengan RM8,000. So untuk jumlah pinjaman yang dibuat oleh Puan Lim adalah harga belian tolak dengan bayaran pendahuluan bersamaan dengan RM80,000 tolakkan dengan RM8,000 bersamaan dengan RM72. Untuk faedah, bahagian faedah untuk 6 tahun bersamaan dengan RM72,000, kita darabkan dengan kadar faedah yang telah ditetapkan oleh pihak bank, iaitu 4%. Itu 4/100 darabkan dengan 6 tahun, iaitu tempoh bayaran yang perlu dibuat oleh Puan Lim. Hasil darab kita akan dapat nilai RM17,280 untuk faedah selama 6 tahun. Kadar faedah. Maka jumlah bayaran balik yang perlu dibuat oleh Puan Lim adalah RM72,000. Kita tambahkan dengan kadar faedah, iaitu RM17,280 bersamaan dengan RM89,280. Jadi bayaran ansuran yang perlu dibuat oleh Puan Lim selama 6 tahun, iaitu bersamaan dengan 72 bulan, untuk pengiraan RM89,280 kita bahagikan dengan 72 bulan bersamaan dengan 6 tahun, iaitu RM1,240 sebulan yang perlu dibayar oleh Puan Lim.
untuk bahagian penyelesaian, kita perlu buat untuk bulan yang pertama, bulan yang kedua dan juga bulan yang ketiga. Untuk bulan yang pertama, kita perlu kira faedah bulan pertama, iaitu dengan cara RM10,000 kita darabkan dengan 6%, iaitu 6/100 darabkan dengan jumlah bulan, iaitu bulan yang pertama 1/12. Maknanya satu bulan kita perkan dengan jumlah bulan dalam satu tahun, ke 1/12, dan hasil darab tersebut kita akan dapat nilai RM50. Jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama adalah 10,000 tambahkan dengan kadar faedah pada bulan pertama, iaitu RM50. Jadi jumlah pinjaman sama dengan RM10,050. Kemudian baki selepas bayaran ansuran bulan pertama adalah sama dengan RM10,050. Kita tolakkan dengan RM150, iaitu bersamaan dengan RM9,900. Itu untuk bulan yang pertama. Jadi faedah hasil pengiraan faedah untuk bulan pertama adalah RM50. Kemudian kita akan pergi kepada bulan yang kedua. Okey, untuk bulan yang kedua, jumlah baki pinjaman pada awal bulan kedua adalah bersamaan dengan RM9,900. Untuk pengiraan faedah bulan kedua, RM9,900 kita darabkan dengan 6%, iaitu 6/100 darabkan dengan 1/12. Jadi jumlah yang kita dapat adalah RM49,50. Itu untuk faedah bulan yang kedua, kadar faedah bulan yang kedua. Maka jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua, kita tambahkan jumlah baki pinjaman pada awal bulan. Maksudnya RM9,900 kita tambahkan dengan kadar faedah bulan kedua, iaitu RM49,50. Maka dengan itu hasilnya adalah RM9,949,50 untuk jumlah pinjaman bagi akhir bulan kedua. Baki selepas bayaran ansuran bulan kedua adalah RM9,949,50. Kita tolakkan dengan bayaran ansuran yang Encik Harith akan buat, iaitu RM150. Jadi jumlahnya adalah RM9,799,50 untuk baki selepas bayaran ansuran bulan kedua. Untuk bulan yang ketiga, jumlah baki pinjaman pada awal bulan ketiga adalah RM9,799,50. Untuk pengiraan kadar faedah bulan ketiga adalah RM9,799,50. Kita darabkan dengan kadar faedah, iaitu 6%, itu 6/100 darabkan dengan 1/12, iaitu kita akan dapat nilai RM49. Okey, jumlah pinjaman bagi akhir bulan ketiga, kita tambahkan jumlah baki pinjaman pada awal bulan, kita tambahkan dengan kadar faedah pada bulan tersebut. Maka RM9,799,50 kita tambahkan dengan RM49. Jadi jumlah semua adalah RM9,848,50. Okey, baki untuk selepas bayaran ansuran yang telah dibuat oleh Encik Harith adalah RM9,848,50. Kita tolakkan dengan RM150. Kita akan dapat nilai RM9,698,50. Okey, untuk jumlah faedah bagi tempoh 3 bulan pertama ialah bulan yang pertama adalah RM50, bulan yang kedua adalah RM49,50 dan yang bulan ketiga adalah RM49. Jadi jumlah semua keseluruhan untuk 3 bulan pertama adalah RM148,50. Okey, untuk penyelesaian contoh 4, yang pertama kita perlu memahami masalah daripada soalan tersebut. Okay, masalah dia adalah jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Fauzi dengan syarat tidak membebankan Encik Fauzi. Okay, seterusnya kita perlu
rancang strategi bagaimana kita untuk menghitung faedah bulanan. Yang kedua, kita perlu menghitung ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Fauzi. Okey. Untuk Bank A, jumlah bayaran balik yang akan dibayar kepada Bank A sekiranya Encik Fauzi memilih untuk meminjam daripada Bank A. Kita akan gunakan formula A sama dengan P tambah dengan PRT. Okey, yang pertama untuk P, jumlah pinjaman iaitu sebanyak RM40,000. Kita tambahkan dengan hasil darab RM40,000 darabkan dengan kadar faedah iaitu 4.5% darabkan dengan tempoh bayaran iaitu selama 9 tahun. Jadi kita akan dapat nilai RM40,000 tambahkan dengan RM16,200. Jadi jumlah bayaran balik adalah bersamaan dengan RM56,200. Untuk ansuran bulanan adalah RM56,200 kita bahagikan dengan 108 bulan iaitu bersamaan dengan 9 tahun. Jadi kita akan dapat nilai RM520.37 untuk setiap bulan yang perlu dibayar oleh Encik Fauzi selama 9 tahun. Jadi kita lihat pula untuk Bank B, jumlah bayaran balik yang akan dibayar sekiranya Encik Fauzi memilih untuk meminjam daripada Bank B. Kita gunakan formula yang sama iaitu A sama dengan P tambah dengan PRT. Untuk jumlah pinjaman iaitu RM40,000 kita tambahkan dengan RM40,000 darabkan dengan kadar faedah. Kadar faedah Bank B adalah sebanyak 5% iaitu 5% darabkan dengan tempoh bayaran iaitu selama 6 tahun. Jadi kita lihat jumlah bayaran balik sama dengan RM40,000 tambahkan dengan RM12,000 iaitu bersamaan dengan RM52,000. Jadi ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Fauzi bersamaan dengan RM52,000 bahagi dengan 72 bulan bersamaan dengan 6 tahun iaitu sebanyak RM722.22. Okey, untuk bahagian kesimpulan kita boleh memilih Bank A kepada, maknanya Encik Fauzi harus memilih Bank A kerana Bank A mengenakan faedah yang lebih rendah berbanding dengan Bank B. Namun tempoh bayaran yang berlainan menyebabkan amount faedah yang dibayar adalah berbeza. Jadi untuk hasil daripada pembelanjaan, daripada gaji dan pembelanjaan Encik Fauzi ini, lebih baik Encik Fauzi untuk memilih daripada Bank A kerana bayaran bulanan yang lebih rendah, tetapi tempoh bayaran yang perlu dilaksanakan oleh Encik Fauzi adalah lebih lama daripada Bank A, Bank B. Maka Encik Fauzi juga boleh untuk memilih Bank B sekiranya Encik Fauzi mampu untuk membayar lebih daripada Bank A. Maksudnya Bank A bayaran bulanan lebih murah daripada Bank B, tetapi bayaran yang perlu dilaksanakan lebih lama daripada Bank B.